Dalam setiap transfer window, seringkali akan ada satu atau dua perpindahan yang akan membuatkan mata korang rasa nak meletup, kepala rasa nak meletup. Seringkali akan ada satu atau dua. Tetapi transfer window kali ini, kalau Lionel Messi ke PSG itu tak besar. Kalau Romelu Lukaku meninggalkan juara Serie A Inter Milan untuk pulang ke Chelsea bukan sesuatu yang luar biasa. Belum lagi perpindahan lain seperti Rafael Varane ke Manchester United, Jadon Sancho ke Manchester United. Tiba lagi satu perpindahan yang mengejutkan dunia bola sepak tempoh hari. Cristiano Ronaldo sah meninggalkan Juventus dan selepas dikatakan hampir pulang ataupun menyertai Man City sebenarnya, dia membuat keputusan untuk pulang ke pangkuan Manchester United di Old Trafford. Bak kata pepatah, the prodigal son returns. Dalam episod Match Stats kali ini, kita nak lihat evolusi Cristiano Ronaldo sebagai seorang pemain dan mungkin apa dan bagaimana dia akan digunakan oleh Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. As you know, I had a fantastic history with this amazing club. I was there with 18 years old. And of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad and I'm looking forward to start my first game. Kalau sembang bab Cristiano Ronaldo ni, aku rasa kita boleh buat episod yang sejam. Kita boleh berbincang pasal beberapa evolusi berbeza dia dalam Real Madrid sahaja dan evolusi dia sebelum berada di Real Madrid, ketika berada bersama Manchester United dan akhirnya bersama Juventus. Tapi kita nak tolak tepi semua benda tu buat masa sekarang. Kita nak terus fokus terhadap benda yang paling sinonim dengan Ronaldo, aspek yang paling dikaitkan dengan Ronaldo dan menjadi antara aset paling penting buat Cristiano Ronaldo, terutamanya dalam boleh kita katakan 5 tahun lepas, kebolehannya untuk menjaringkan gol dengan konsisten. Kerana Ronaldo biarpun pada ketika ini berumur 36 tahun dan bakal berumur 37 pada bulan Februari tahun depan, tidak boleh dinafikan bahawa dari sudut pandangan output, dari sudut pandangan jaringan gol, Ronaldo masih berada di tahap tertinggi yang cukup luar biasa. Kita mulakan dengan kita lihat statistik goals per 90 sejak dia meninggalkan Man United pada tahun 2009. Sejak dia menyertai Real Madrid pada musim 2009-2010 sehinggalah musim terakhirnya bersama Juventus iaitu 2020-2021. Sepanjang musim-musim berikut, dia punya konsistensi menjaringkan gol tu cukup luar biasa. Tidak pernah kurang daripada 0.7 dalam satu musim. Itu pun 0.7 itu musim pertamanya di Juventus. Kalau kita lihat sepanjang di Real Madrid, permulaannya 0.95 goals per 90, 1.23 goals per 90, 1.24 goals per 90. Dan di Juventus pula pada mulanya 0.7 tetapi kemudian dia mendapatkan semula rentak 0.96 jaringan setiap 90 minit secara purata. Konsistensi ini bukanlah sesuatu yang kita lihat dalam tempoh masa 2 atau 3 tahun, tetapi yang luar biasanya tentang Cristiano Ronaldo adalah konsistensi ini ditampilkan buat jumlah tahun yang cukup luar biasa. Hampir 12-13 tahun dia mempunyai output yang begitu konsisten biarpun beraksi dalam dua pasukan yang berbeza, biarpun beraksi untuk beberapa jurulatih yang berbeza yang mempunyai falsafah dan sistem yang berbeza. Yang paling, biarpun beraksi dalam kesemua sistem ini, yang paling penting di sini outputnya masih sama. Itu adalah perkara yang paling luar biasa tentang Cristiano Ronaldo. Tetapi buat mana-mana pemain yang semakin berusia, sudah tentu akan ada sedikit perubahan dari segi apa yang dilakukan untuk padang, dan perkara yang sama boleh kita lihat untuk Cristiano Ronaldo juga. Dari kriteria shot volume, jumlah rembatan yang dilakukan secara konsisten, ratings yang diberikan oleh Smarter Scout kepada Ronaldo dalam 5 musim terakhir, kita boleh nampak sedikit penurunan. 98, 99 dalam 2 musim terakhirnya bersama Real Madrid. Itu adalah jumlah rating maksimum yang boleh diberikan oleh Smarter Scout kerana rating mereka adalah 1 sehingga 99. Tetapi dalam 3 musim bersama Juventus, untuk shot volume, ratings yang diberikan oleh Smarter Scout hanyalah 89, 79 dan juga 89. Ini memberi gambaran bahawa jumlah rembatan yang dilakukan dan juga kualiti rembatan yang dilakukan ada sedikit impact dan ada sedikit penurunan. Di Juventus, Ronaldo lebih kurang melakukan rembatan berbanding zamannya di Real Madrid, di mana
Apabila ada satu atau dua half chance, dia akan ambil peluang tersebut untuk melakukan rembatan. Perbezaannya adalah di Juventus, walaupun dia lebih kurang melakukan rembatan, tetapi kualiti rembatan tersebut semakin meningkat, menunjukkan gambaran bahawa Ronaldo biarpun kurang melakukan rembatan di Juventus, tetapi outputnya dari sudut pandangan jaringan gol yang kita sebut tadi itu masih sama. Sebagai seorang pemain yang lebih matang, yang lebih berkualiti, kualiti rembatannya di atas padang lebih meningkat. Itu adalah perkara yang ketara juga tentang Cristiano Ronaldo. Ada pelbagai lagi evolusi tentang Cristiano Ronaldo yang perlu kita kenal pasti. Kerana untuk seorang pemain yang berumur 36 tahun, Ronaldo sering dilabel sebagai individu yang hanya dilihat sebagai fox in the box. Hanya dilabel sebagai penyerang nombor 9 yang tidak boleh melakukan pelbagai tugas yang lain selain menjaringkan gol di dalam kotak penalti. Tetapi hakikatnya, evolusi Cristiano Ronaldo ini bukan saja berpaksikan umurnya. Evolusinya juga berpaksikan sistem dan jurulatih yang dia bermain di bawah. Jadi biarpun meninggalkan Real Madrid ke Juventus, perubahan yang kita dapat lihat daripada Cristiano Ronaldo di Juventus juga cukup ketara. Kita gunakan Juventus sebagai blueprint, kita pilih 3 musimnya bersama Juventus dan kita boleh nampak dalam 3 jurulatih berbeza. Musim pertama bersama Allegri, musim kedua bersama Maurizio Sarri dan musim ketiga bersama Andrea Pirlo. Peranannya di atas padang berubah dan apa yang dia sendiri lakukan di atas padang sedikit sebanyak berubah. Kita lihat musim 2018 dan 2019, kita boleh nampak di bawah Allegri, passing upfield, kebolehannya untuk melakukan hantaran ke bahagian hadapan, ratings yang diberikan oleh SmarterScout hanyalah 29. Musim seterusnya, rating yang diberikan di bawah sistem Maurizio Sarri hanyalah 18. Tetapi musim lepas bersama Andrea Pirlo, rating untuk passing upfield yang diberikan oleh SmarterScout adalah 54 kerana di bawah Andrea Pirlo, Juventus beraksi dalam sistem 4-4-2 di mana Ronaldo seringkali digandingkan dengan seorang lagi penyerang dan ini memberi ruang kepada Ronaldo untuk tidak menjadi titik fokus utama di bahagian hadapan. Ini memberi ruang kepadanya untuk turun lebih bawah untuk membantu pasukan dari sudut pandangan melakukan hantaran di bahagian bawah. Perkara ini juga menjadi reflection di dalam kriteria penalty box reception. Ini adalah perkara yang sering kali kita label Ronaldo, individu yang boleh melakukan sentuhan di dalam kotak penalti. Tetapi hakikatnya, musim lepas bersama Andrea Pirlo, rating SmarterScout untuk penalty box receptions hanyalah 12 berbanding dengan musim pertamanya di Juventus di bawah Allegri di mana dia menjadi titik fokus utama. Rating yang diberikan pada ketika itu adalah 38. Untuk link ups juga, sekali lagi kita boleh nampak musim di bawah Allegri dan juga di bawah Maurizio Sarri, Ronaldo digunakan sebagai individu yang beraksi sebagai titik fokus dan melakukan banyak link up plays bersama pemain-pemain lain seperti Paulo Dybala dan individu-individu yang beraksi di bahagian sayap. Tetapi bersama Andrea Pirlo, dia tidak kebergantungan terhadap Ronaldo, itu tidak sebanyak mungkin dalam kriteria link ups dan oleh itu rating yang diberikan adalah 62. Jadi untuk jurulatih berbeza, kita boleh nampak evolusi berbeza juga. Dan situasi ini boleh kita nampak dari sudut pandangan statistik yang lain. Dalam 3 musimnya di Juventus, kita menampak chances created via dribblings. Musim di bawah Allegri di mana dia menjadi titik fokus utama di bahagian hadapan, Ronaldo tidak diberi masa dan peluang untuk melakukan dribbling kerana dia seringkali ditugaskan menjadi fox in the box hanya untuk melakukan jaringan di dalam kotak penalti. Tetapi bersama Maurizio Sarri dan terutamanya bersama Andrea Pirlo, kita boleh nampak yang dia lebih kerap diberi ruang untuk melakukan gelecekan dan ball carries. Perubahan peranan di situ sekali lagi. Passes under pressure, jumlah hantaran yang dilakukan di bawah situasi tekanan tinggi. Passes under pressure juga di bawah Allegri, sekali lagi 260 dan lebih banyak di bawah Maurizio Sarri kerana dia seringkali ditugaskan beraksi dalam bahagian final third. Tetapi bersama Andrea Pirlo, kerana Ronaldo seringkali diberi peluang untuk turun lebih ke bawah, dia tidak dengan begitu kerap berada dalam situasi tekanan tinggi, jadi tidak diperlukan untuk melakukan passes under pressure dengan begitu kerap. Tujuan saya menggunakan 2 statistik yang sebelum ini saya tunjukkan adalah untuk memberi gambaran bahawa Ronaldo biarpun umurnya 36-37, tetapi dia masih lagi seorang pemain yang begitu fleksibel untuk adapt, untuk menyesuaikan diri dalam corak dan juga sistem taktikal yang berbeza tanpa memberi ruang kepada output jaringannya untuk berkurangan. Kerana dalam 3 musimnya bersama Juventus, output jaringannya hampir sama biarpun peranannya setiap musim berbeza. Jadi persoalan yang penting di Man United, apa peranan
Cristiano Ronaldo dibawa Ole Gunnar Solskjaer? Ini adalah soalan yang penting. Kerana biarpun dia mempunyai versatility dan kepelbagaian untuk beraksi dalam beberapa posisi yang berbeza, hakikatnya di Man United, di bahagian sayap, Man United mempunyai pelbagai options, terutamanya dengan kemasukan Jadon Sancho juga pada ketika ini. Jadi Ronaldo sudah tentu dilihat sebagai individu yang perlu beraksi di bahagian hadapan. Dan persoalan seterusnya pula buat orang ramai, apa gunanya Edinson Cavani? Edinson Cavani juga adalah seorang nombor 9 secara atas kertas di atas padang, penyerang nombor 9. Sama dengan Cristiano Ronaldo. Jadi, competition yang direct bakal berlaku di antara Ronaldo dan Cavani, tetapi hakikatnya kedua-dua individu ini adalah pemain yang boleh menawarkan dua perkara yang berbeza bergantung kepada apa yang dimahukan oleh Ole Gunnar Solskjaer di atas padang. Kalau kita bandingkan Ronaldo dan Edinson Cavani, kita nak mula dengan touches per 90. Benda yang paling penting tentang Edinson Cavani adalah dia adalah seorang penyerang yang begitu elite off the ball. Bukanlah seorang individu yang elite bersama bola di kakinya, tetapi tanpa ada bola di kaki, pergerakannya sahaja cukup untuk mendatangkan masalah. Itu yang jika kita lihat touches per 90, Cavani hanya menyentuh bola musim lepas 31.2 kali setiap 90 minit, Ronaldo 47. Dan lagi satu perkara di mana Cavani juga mempunyai kelebihan adalah pressures per 90. Ini adalah antara perkara yang cukup disukai oleh Ole Gunnar Solskjaer kerana Cavani adalah seorang individu yang boleh mengetuai jentera pressing di bahagian hadapan. Jadi Man United seringkali jika mahu melakukan high press, Cavani akan menjadi individu yang mengetuai pressing tersebut. Kalau kita lihat pressures per 90, Edinson Cavani secara purata 13.7 pressure events musim lepas berbanding dengan Cristiano Ronaldo 7.23, dan majoriti daripada 13.7 tersebut adalah pressing yang dilakukan di bahagian final third. Dari sudut pandangan melakukan tugas defensif, tackles per 90 juga, Cavani lebih aktif dalam melakukan tackles dan interception, 0.98 per 90 minutes berbanding dengan Cristiano Ronaldo 0.23. Tetapi di mana Ronaldo mempunyai kelebihan adalah dari sudut pandangan melakukan serangan. Shots per 90, Cristiano Ronaldo lebih banyak, 5.2, Cavani hanya 2.29. Key passes per 90 mereka hampir sama, 0.96, 0.98. Progressive carries per 90, menggerakkan bola melalui gelecekan, 8.52 setiap 90 minit buat Cristiano Ronaldo, tetapi hanya 0.78 buat Edinson Cavani. Dan aerial duel success rate, di sini kita boleh nampak Cristiano Ronaldo lebih successful di udara, 58%, manakala Edinson Cavani pula hanya 32.1%. Tetapi perlu diingatkan, untuk conversion rate, Edinson Cavani adalah pemain yang lebih lethal di dalam kotak penalti. 29% daripada percubaan yang dilakukan oleh Cavani menghasilkan gol, manakala Cristiano Ronaldo pula 14%. Apa yang kita boleh rumuskan di sini adalah kedua-dua individu ini menawarkan perkara yang berbeza di atas padang. Dan perbezaan daripada apa yang ditawarkan ini adalah menambah baik jentera serangan yang dimiliki oleh Ole Gunnar Solskjaer pada ketika ini. Jadi mereka boleh diturunkan dalam beberapa sistem yang berbeza. Cuma persoalannya, kedua-dua individu ini mempunyai ego yang besar, reputasi yang besar, dan sudah tentu mereka mengharapkan untuk bermain dengan kerap di atas padang. Pada pandangan korang, siapa yang lebih layak mengetuai jentera serangan Man United dengan konsisten, dan berapa jumlah gol yang bakal dijaringkan oleh Cristiano Ronaldo untuk Man United musim ini?